Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syahirahani binti Suyen Huang. Nombor matrik 055485. InsyaAllah saya akan melakukan pembentangan bagi subjek Ulum Hadis, kod subjek QSI 20202. Rumusan penggunaan istilah as-sunnah dalam ilmu hadis, usul fiqh dan akidah. As-sunnah merupakan sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Kedudukan dan fungsi as-sunnah merupakan pelengkap kepada Al-Quran. Pengertian as-sunnah dari sudut etimologi atau bahasa ialah at-tariqah al-mu'tadah, yang bermaksud cara atau peraturan sesuatu amalan yang dilakukan berulang kali. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mencipta sesuatu cara atau peraturan yang baik, maka dia akan memperolehi pahalanya dan pahala orang lain yang mengamalkannya sehingga hari kiamat. Dan sesiapa yang mencipta sesuatu cara yang jahat, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa mereka yang mengamalkannya sehingga hari kiamat. Manakala as-sunnah dari segi istilah, ianya mempunyai istilah yang khusus bergantung kepada bidang ilmu tertentu. Dari sudut ilmu fiqh, para fuqaha mentakrifkan as-sunnah sebagai segala sesuatu yang sekiranya dikerjakan akan memperoleh ganjaran pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Maksudnya di sini, sunnah adalah suatu amal yang digalakkan oleh syarak tetapi ianya tidak mencapai tahap wajib atau harus untuk melaksanakannya. Manakala dari sudut ilmu hadis pula, as-sunnah ialah segala peninggalan Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan, takrir, sifat khuluqiyah atau sifat khalqiyah, sama ada sebelum dibangkitkan atau selepas dibangkitkan sebagai Rasul. Dari sudut ilmu usul fiqh, as-sunnah merupakan sumber hukum undang-undang Islam setelah Al-Quran atau boleh didefinisikan sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan maupun keputusan yang boleh dijadikan dalil bagi suatu hukum syar'i. Manakala dari sudut akidah pula, istilah as-sunnah adalah berlawanan daripada bid'ah, iaitu setiap amal perbuatan yang mempunyai contoh daripada Rasulullah serta dituntut oleh baginda, bukannya perkara yang diada-adakan dalam agama, maka ianya termasuk dalam kategori sunnah. Rasulullah SAW bersabda, maka dari itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian dan berhati-hatilah terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, kerana setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Maka daripada pengertian-pengertian di atas, kita dapat lihat bahawa perkataan as-sunnah itu mempunyai istilah yang berbeza berdasarkan kepada setiap bidang ilmu. Seterusnya, perbezaan ilmu hadis riwayat dan dirayah. Ilmu hadis terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah menurut bahasa berasal daripada perkataan rawa yarwi riwayatan, yang bererti anak, memindahkan dan penukilan, az-zikr, penyebutan, dan al-fath, pemintalan. Periwayatan bermaksud memindahkan berita atau menyampaikan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan kebenarannya. Atau dalam erti kata lain, riwayat bermaksud memindahkan berita dari sumber berita kepada orang lain atau memindahkan hadis di antara mereka dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita atau yang menyampaikan hadis tersebut. Ilmu hadis riwayah secara istilah menurut pendapat yang terpilih sebagaimana yang dikemukakan Subhi As-Saleh ialah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Perbincangan ilmu hadis riwayah dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu riwayah dengan lafaz dan riwayah dengan makna. Riwayah dengan lafaz ialah pemindahan sesuatu hadis dengan menitik beratkan lafaz perawinya tanpa melakukan sebarang pindaan atau gantian terhadap huruf dan perkataan Rasulullah. Manakala riwayah dengan makna pula bermaksud perawi mengemukakan hadis tanpa terikat dengan perkataan yang telah didengarinya dan mengubah suai lafaz dan perkataan tersebut
dengan perkataan yang sama maksud dengan yang asal. Manakala pengasas kepada ilmu hadis riwayah ialah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijrah, iaitu orang pertama yang melakukan penghimpunan ilmu hadis riwayah secara formal dengan perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hukum mempelajari ilmu hadis riwayat adalah fardu ain kepada semua individu dan fardu kifayah kepada seluruh umat Islam yang mukallaf. Antara kepentingan mempelajari ilmu hadis riwayah adalah dapat menjaga dan memelihara hadis daripada berlakunya penyelewengan dan kesalahan dalam meriwayatkan sesebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Selain itu, dapat menyebarkan hadis kepada seluruh umat Islam serta dapat memelihara kemurnian syariah Islam kerana hadis merupakan sumber perundangan Islam setelah Al-Quran. Di samping itu, juga dapat mengikuti dan mencontohi akhlak Rasulullah kerana tingkah laku dan akhlak baginda diceritakan secara terperinci dalam hadis. Manakala ilmu hadis diroyah dari segi bahasa, perkataan diroyah berasal daripada perkataan dara yadri darian diroyatan yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, perkara yang dibahaskan dalam ilmu ini adalah dari segi pengetahuannya, iaitu pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis. Dari segi istilah, ilmu hadis diroyah ialah ilmu yang memperkenalkan segala kaedah dan masalah yang mana dapat diketahui dengannya keadaan perawi, hal-hal yang mempunyai kaitan dengan sanad atau kecacatan hadis. Istilah lain yang digunakan oleh ulama ahli hadis terhadap ilmu hadis diroyah adalah ilmu usul hadis. Perbincangan ilmu hadis riwayah pula dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sanad dan matan. Sanad ialah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis, manakala matan adalah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Hukum bagi mempelajari ilmu hadis diroyah adalah fardu ain kepada setiap individu yang berkemampuan dan berkebolehan untuk mempelajarinya, serta fardu kifayah kepada kumpulan Islam. Pengasas kepada ilmu hadis diroyah ini merupakan Qadi Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdul Rahman Ar-Rahman Ramuzi yang wafat pada tahun 360 Hijrah. Antara kepentingan dan faedah mempelajari ilmu hadis diroyah adalah untuk menghindarkan dan mengetepikan hadis yang tidak baik dan ditolak. Selain itu, dapat mengetahui perkembangan hadis dan ilmu hadis dari semasa ke semasa sejak daripada zaman Rasulullah sehingga ke hari ini. Di samping itu, juga dapat mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh mereka dalam memelihara, mengumpul dan meriwayatkan hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah pada zaman sahabat. Pada zaman Rasulullah, hadis pada ketika itu hanya dihafal oleh para sahabat dan tidak ditulis, seperti Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah oleh kerana situasi yang tidak mengizinkan. Ini adalah kerana Rasulullah khawatir sekiranya berlaku percampuran di antara Al-Quran dan hadis kerana saat itu Al-Quran masih berada dalam proses penurunan. Walaupun begitu, larangan menulis hadis tidaklah umum kepada semua sahabat, tetapi ada juga sahabat yang diberi keizinan untuk menulis hadis atas tujuan tertentu. Para sahabat pula berbeza di antara satu sama lain. Ada daripada kalangan sahabat yang memeluk Islam awal dan ada juga yang terkemudian, menjadikan sebahagian daripada mereka ada yang banyak mendengar daripada Rasulullah dan ada juga yang mendengar sedikit. Selain itu, ada daripada kalangan sahabat yang bersama dengan Rasulullah sepenuh masa dan ada juga yang terhalang untuk bersama-sama baginda atas sebab pekerjaan dan mencari rezeki. Dengan itu, hadis menjadi ilmu yang diriwayat dan dipindahkan. Maka terwujudlah ilmu hadis riwayah. Setelah kewafatan Rasulullah, dorongan kepada periwayatan hadis lebih mendesak kerana semasa hayat baginda, mereka boleh merujuk terus kepadanya. Namun begitu, para sahabat adalah begitu teliti dan berhemah. Imam Bukhari ada meriwayatkan bersumberkan daripada Abdullah bin Zubair, di mana beliau ada bertanya bapanya mengapa tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah seperti sesetengah sahabat. Katanya, saya tidak berpisah dengan baginda, tetapi saya mendengar sabdanya, sesiapa yang berdusta ke atasku, maka dia menyediakan tempatnya di neraka. Ini merupakan asas kepada ilmu diroyah hadis. Dr. Hamman Abdul Rahim Said berkata, umat Islam telah kerugian khalifah mereka, namun mereka beruntung dalam aspek diroyah, penelitian dan kritikan serta berhati-hati dalam periwayatan
yang membantu mereka menjaga prinsip agama dan sunnah Rasulullah. Para sahabat begitu mementingkan penelitian sanad dan dirayah di samping aspek riwayah, penghafazan hadis, pengumpulan dan perbincangan mengenainya. Periwayatan memerlukan kaedah bagi mengenal pasti perawi dan hadis yang diriwayatkan. Dari situ munculnya perbincangan mengenai sanad dan kepentingannya, dan lahirlah ilmu yang dipanggil ilmu mustalah hadis. Pada zaman ini juga bermulalah tradisi rehlah bagi mendapatkan hadis. Ini adalah kerana para sahabat yang mendengar hadis daripada Rasulullah telah bermastautin di segenap ceruk rantau dunia. Demi mencari riwayat, maka para sahabat memperbanyakkan rehlah untuk memastikan riwayat sesebuah hadis. Ini dibuktikan dengan perbuatan Abu Ayyub Al-Ansari yang dikenali sebagai sahabat yang selalu melazimi Rasulullah, bahawa beliau sanggup pergi ke Mesir untuk mendengar hadis daripada Uqbah bin Amir, dan apabila telah selesai, beliau terus pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Usaha para sahabat dalam menjaga dan memelihara hadis dari segala bentuk kekeliruan dan kesalahan merupakan amat besar, kerana mereka menyedari bahawa hadis merupakan satu-satunya peninggalan Rasulullah kepada umatnya selain daripada Al-Quran. Sebagaimana yang pernah dikuatkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian semua yang tidak akan menyesatkan kalian selamanya jika berpegang teguh kepada keduanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, sejak Rasulullah masih hidup lagi, beliau telah berwasiat kepada para sahabat untuk menjaga keberadaan hadis sehingga menjadi pedoman untuk seluruh umat Islam.